Jom. Okey. Semalam kita belajar tentang indexes. Okey, so untuk kali ini, untuk hari ini, untuk tengah hari ini, kita akan belajar sets. So kita nak tahulah apa dia punya law dia. Okey, apa dia punya karakter-karakter dia, apa dia punya undang-undang dia, hukum-hukum dia, hukum hakam. Bukan hukum-hukum, hukum hakam. Okey. So sebelum tu kita kena kenal dulu apa itu set. Baik. Set bermaksud apa sahaja nombor bulat yang positif berada dalam kawasan punca kuasa. So maknanya macam tak keluar pen dia. Okey, apa sahaja nombor bulat yang positif berada di dalam punca kuasa. Okey. Contoh macam ni lah, punca kuasa 2 ataupun square root of 2 ataupun set 2. Okey. Dan nombor ini bila awak tekan dalam kalkulator, punca kuasa 2 bagi 2, okey, kita akan mendapat nombor perpuluhan yang tiada penamat, yang continuous lah. So kita akan dapat continuous decimal. Okey, decimal number. Baik, so itu dikenali sebagai set. Boleh faham So set adalah nombor bulat yang positif. Tak kisahlah 2, boleh jadi dalam bentuk pecahan juga. Okey, 3/4. Okey, tapi berada di dalam punca kuasa. Tak kisahlah punca kuasa 2, punca kuasa 3. Kalau punca kuasa 3 macam ni lah. Punca kuasa 3. Okey. Punca kuasa 5 bagi 8. Macam tu. Dan dia punya nilai dalam desimal dia adalah continuous. Maksudnya nombor titik perpuluhan dia tak ada stop. Panjang je kerja. Itu adalah set. Tapi bila mana nombor positif, okey, nombor bulat yang positif ataupun nombor pecahan yang positif berada di dalam kawasan punca kuasa, okey, tapi dia mendapat nombor bulat balik. Maksudnya square root of 2, kita akan dapat balik 2. Okey, so ini bukan set. Ini bukan set. Okey, so kalau di mana nombor bulat yang positif ataupun nombor pecahan yang positif yang berada dalam kawasan roots, okey, punca kuasa 3 ke punca kuasa 5 ke, tapi dia menghasilkan nombor bulat balik, itu bukan set. So kita nak faham nama dia dulu. Okey, so bila kita dah faham apa itu set, kita kaitkan dengan indexes. Kaitkan dengan indexes di mana set ataupun square root of A, okey, sebenarnya dia adalah A kuasa 1/2. So dengan erti kata lain, kita nak membiasakan ataupun kita nak memahami nombor yang berkuasa tapi dalam bentuk punca kuasa. So kita nak membuatkan kita faham yang simbol set ini ataupun simbol root ini sebenarnya dia adalah kuasa pecahan. Okey, kuasa pecahan. So let's say lah cube root of A. So dia juga dikenali sebagai A kuasa 1/3. Okey, kalau root 5. Okey, root 5 of A. So dia adalah A kuasa 1/5. So dalam konteks sekarang ni, kita faham yang itu semua adalah kuasa, tapi kita nak lebih faham dia dalam bentuk root, dalam bentuk set. Okey. So ada beberapa hukum hakam yang melibatkan set ataupun root. Okey, untuk dalam tingkatan 4, kita hanya memfokuskan untuk square root saja. So senang cerita, banyaklah
nanti dalam latihan ke apa ke, kita akan main dengan square root je. So, kita hanya sebut square root saja. Okey, melainkan ada lebih daripada punca kuasa 2. So kita boleh sebut cube root, root of 4, root of 5. Okey. Baik. So ini adalah dia punya hukum hakam dia ataupun law dia. Macam mana ni dekat smart tip ni. Ni smart tip. Okey. So ada baru dua baru dua. Dia ada banyak. Okey, so kita fokuskan dua ni dulu. So law yang pertama di mana square root of A darab dengan square root of B sama dengan square root of A times B. Maksudnya kita gabungkan A dengan B itu dalam kawasan root yang sama. Yang penting dia kena root yang sama. Okey, macam mana boleh terhasil dia ni? Baik, jom kita tunjuk, kita provingkan dia. So nak provingkan dia, kita boleh kaitkan dengan indices. Sebab kita tahu yang square root ini juga adalah power of 1/2. So let's say lah A power 1/2 times B power 1/2. Kita recall balik pada kelas malam, kita ada bagi tahu yang bila mana base tak sama, okey, base tak sama, tapi kita punya kuasa sama, maka kita boleh factorizekan kuasa dan base itu kita darabkan. Ini hanya berlaku pada operasi darab. Okey. So, kita boleh dapat A darab B, kemudian kita bawa keluar 1/2. Sebab dia kuasa yang sama, so kita boleh keluarkan dia. So kalau kita nak reverse balik, dia seolah-olah 1/2 ini darab dengan A. 1/2 ini dikuasakan dengan A dan 1/2 ini dikuasakan dengan B. So benda yang sama lah kat sini. Okey. So daripada A, B kuasa 1/2, sekarang kita convert balik lah. Kita tahu yang kuasa 1/2 juga dikenali sebagai square root. So square root of A times B. So nampaklah terbuktilah formula yang diberi ataupun law yang diberi. So sama juga case untuk nombor 2. So nombor 2 A kuasa 1/2 bahagi dengan B kuasa 1/2. Sama dengan kita boleh keluarkan kuasa dia. So tinggal A bahagi B. So bahagi boleh ditukarkan dalam bentuk pecahan. So kuasa 1/2. And then kita tahu kuasa 1/2 ini juga dikenali sebagai square root. So of A per B. So kita dah proof lah dua law ni. Okey. Baik, law yang ketiga. Law yang ketiga. Law yang ketiga, so boleh buat nota awak nanti. Law yang ketiga. Ini saya tunjuk sikit kat sini. Apa jadi bila square root of A darab dengan square root of A, maksudnya dia darab dengan dirinya sendiri. So, jangan risau, kita convert balik kepada kuasa. So, kita tahu yang A adalah kuasa 1/2 darab dengan A darab kuasa 1/2. So, kita boleh bawa keluarkan 1/2 letak kat luar. So, dia akan jadi A darab A kuasa 1/2. Dan kita faham yang bila mana nombor itu didarabkan dengan dirinya sendiri, dia akan jadi A kuasa 2 kuasa 1/2. So apa jadi bila kuasa dikuasakan dengan kuasa? So bila kuasa dikuasakan dengan kuasa, maka dia akan darabkan lah. So kuasa 2 darab dengan 1/2. So kita akan dapat A kuasa 1 ataupun A. So daripada sini kita boleh faham another law di mana kalau square root of A darab dengan dirinya sendiri, maka kita akan dapat jawapannya A sahaja. Okey, so itu adalah law yang ketiga. Baik, setakat ni okey? Boleh faham? Boleh. Okey, Chun. Boleh, let's go. Alright, Chun, alhamdulillah bagus. So saya padam ni ke awak nak salin? Boleh saya padam? Boleh. Okey, saya padam.
Okey, sebentar saya padam ni, sambil-sambil itu awak inilah tengok betul-betul ada 3 law yang setakat ni yang awak dah faham. Okey, sebab lepas ni kita akan terus apply dia. Kita akan apply sama ada salah satu law ataupun ketiga-tiga law ataupun 2 law sahaja. Baik. Okey, kita pergi ke basic one by one. Okey, soalan 1 ni, exercise, tak tahu ni exercise berapa. Exercise 4. Okey, exercise 4. Exercise 4, determine the value of square root of 2 bahagi dengan square root of 5 yang dikuasakan 2. Hence, make a generalization for the value of square root of 2 divided by square root of 5 in the form of third. Okay, so senang je lah. So kita faham yang square root of 2 bahagi dengan square root of 5 yang dikuasa 2 kan. So kita faham yang ni bahagi kan. So bila bahagi, maka secara tak langsung kita tengok mana bahagi tadi, law nombor 2. So law nombor 2, bila mana square root of A bahagi dengan square root of B, so kita bolehkan sekalikan dia. Sekalikan dia dalam satu square root yang sama. So kita akan dapat square root of 2 over 5 power of 2. Okey, apa jadi bila kuasa 2 ni square root ini, kita faham square root adalah 1/2. Okey, so 1/2 dikuasakan dengan 2. So bila kuasa bertemu dengan kuasa, maka dia akan darab. So 1/2 akan darab dengan 2, maka kita akan dapat 1 ataupun kuasa 1. So kita dapatlah jawapan dia 2/5 sahaja. Asal ni macam ni lah, 2/5 kuasa 1. Tapi kalau kuasa 1 remain that number. So tak perlulah nak tulis kuasa 1 ni dengan bracket ni. Tapi cikgu saya nak tulis juga. Tak apa, tak salah pun. Tulis je lah. Okay. So inilah jawapan dia. So kita faham yang ni je lah. Kita nak faham yang konsep bila square root bertemu dengan power, dia terus jadi kuasa 1. Ataupun kita masukkan dia. Kita boleh pakai perkataan lain, kita masukkan square root itu. So tinggallah nombor bulat sahaja. So dia kata hence make a generalization for square root of 2 divided by square root of 5. So secara tak langsung kita faham ya, square root of 2 divided by square root of 5 dia adalah square root of 2 over 5. Tu je. Inilah dalam bentuk set. Okey. Kan kita faham tadi set adalah nombor itu, nilai itu dia punya decimal dia adalah berpanjangan. Kalau awak tekan kalkulator, cuba tekan square root 2/5. Berapa awak dapat? Awak akan dapat 0.6324555532 dan seterusnya. Dia panjang lagi nombor dia. Okey, dia tak stop dekat 2. Panjang lagi nombor dia. Dan nombor dia takkan berhenti. Okey. So, clear yang ni? So, konsep yang kita nak faham adalah yang ni je. Square root dikuasakan dengan kuasa 2, terus dimasukkan. So, senang cerita bila mana dia bertemu dengan nombor yang sama. Maka dia akan dimasukkan. So, kalau square root bertemu dengan kuasa 2, dimasukkan. Kalau cube root, kena bertemu dengan apa? Kalau punca kuasa 3. Kalau punca kuasa 3, macam mana nak masukkan dia? Kuasa 3 lah. Ya, betul. Kuasa 3. Okey, bila mana punca kuasa 3 bertemu dengan kuasa 3, maka dimasukkan, tinggal sahaja nombor bulat. Okey. So, baik. So, nombor 2. Berkenaan dengan darab pula, darab. So, dia kata square root of 3 darab dengan square root of 5 kuasa 2. So, kita faham yang darab adalah law nombor 1. So, square root of A darab dengan square root of B sama dengan A times B under square root. Okay, so kita akan dapat square root 3 darab 5
kuasa 2. So kita akan dapat square root 15 kuasa 2. So square root bertemu dengan kuasa 2, maka tinggallah nombor bulat sahaja. 15 jawapan dia. Habis. So untuk generalization, kita bagi tahulah square root 3 darab dengan square root 5, dia sama dengan square root 15. Okay, so yang ni simple sangat, simple. Cuma kita nak faham dekat soalan yang simple ni adalah apa yang berlaku bila punca kuasa 2 dikuasakan dengan kuasa 2. So maknanya dia akan dimasukkan, so tinggallah nombor bulat sahaja. Boleh Okey, untuk soalan 3 berapa jawapan dia? 10. 10, bagus. Yeah, bagus. Okey, 10. So bila mana bertemu dengan kuasa 2, so dimasukkan punca kuasa 2, so jawapan dia tinggal 10. Baik, kalau in the form of set, dia adalah square root 10. Okey, so clear untuk latihan ini? Clear. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bagus. Alhamdulillah, Let's go. bagus. Jom kita proceed. Okey, kita proceed kepada exercise 5. Okey, write each of the following in the form of A darab dengan square root of B. Oh, gitu. Menarik soalan ni. Okey, so kita terus pergi kepada latihan. Okey, untuk nak convertkan dia ataupun nak simplifykan dia in the form of A darab dengan square root of B. Okey, tips dia, ni tips dia. Tips dia, awak kena cari apa. Okey, contoh macam ni saya nak bagi tahu macam mana. Contoh okey 52. Nombor mana yang kuasa 2 dia darab dengan nombor lain akan dapat 52. Ataupun bahasa lain, bahasa mudah, 52 bahagi dengan nombor mana yang kuasa 2 itu dia boleh dapat balik nombor bulat. Okey, kita faham yang 2 kuasa 2, 3 kuasa 2, 4 kuasa 2, 5 kuasa 2, 6 kuasa 2. Sebab sekarang ni kita dalam konteks square root. So square root lawan dia kuasa 2. So sekarang ni kita nak tahu, okey, contohlah 2 kuasa 2 4, 3 kuasa 2 9, 4 kuasa 2 16, 5 kuasa 2 25, 6 kuasa 2 36 dan seterusnya. Okey, so tips dia 52 ini nak bahagi dengan nombor mana yang saya bulatkan ni, nak nombor yang mana dia akan dapat balik nombor bulat. Maksudnya dia boleh divisible. 4, betul? So kalau awak tekan kalkulator, 52 bahagi 4 dapat apa? 13. 13. So kita akan faham yang 52 ini adalah terhasil daripada 4 darab 13. Okay, so first kali kita nak make sure nombor kuasa 2 yang mana yang bila kita darabkan dengan nombor bulat tersebut akan dapat balik nombor atas. Okay, itu tips dia. Sebab apa? Sebab hanya nombor yang berkuasa 2 ini sahaja bila kita puncakan dia balik, kita akan dapat nombor bulat, kita tak akan dapat set. So kita akan dapat dalam A ni lah. A ni yang kita nak sekarang ni. Boleh So memandangkan dia adalah darab, kita boleh asingkan. Sebab kita apply law nombor 1 tadi. Law nombor 1 tadi kan square root of A darab dengan square root of B sama dengan square root of A darab B. So kita patah balik sahaja. So dia akan jadi square root of 4 darab dengan, okay, kalau awak tak nak buat darab, simbol darab kan, awak boleh buat kurungan macam ni. Square root of 13. Okay, so square root of 4 boleh tak kita dapat balik nombor bulat? Boleh kan? Sebab kita akan dapat 2. Kita akan dapat 2. So darablah dengan square root of 13. So ini je lah jawapan dia. Sebab square root of 13 kita tak akan dapat balik nombor bulat. Okey tak setakat ni? Okey.
Okey kan? Okey. Okey, jom kita cuba lagi. Cuba lagi soalan 2. Baik. Nombor kuasa 2 yang mana yang kita mudah dibahagikan dengan 147? Cuba awak ambil 147 bahagi 4. Dapat tak nombor bulat? Dapat. Tak. Tak kan? Dia akan dapat perpuluhan, betul? So tak boleh lah ambil 4. Okey, 9 pula. Tak dapat. Tak dapat. 16 pula. Tak. 25. Tak dapat. 36. Tak dapat. 49. Dapat. Dapat. Ye, dapat. So 49 kita tak siap-siap. 49 darab dengan berapa dapat 147? 3. 3. Darab dengan 3. Kemudian kita asingkan dia. Square root of 49 times square root of 3. Dan kita tahu square root of 49 adalah 7. Okey. So 7 darab dengan square root of 3. Habis. Tu je jawapan dia. Ada soalan? Tak ada. Tak ada kan? Okey kan? Okey. So cuba buat soalan 3. Tak jadi masalah apa bila ada pecahan. Cuma kita nak fokuskan yang dalam square root sahaja ni. So 48 ni dibahagi tepat dengan berapa? Cuba bagi tahu saya, 48 ni boleh bahagi dengan berapa? 2 kuasa 2. 2 kuasa 2, maknanya dia bahagi dengan 4 lah kan? So, 4, bila dia bahagi dengan 4, dia dapat berapa nombor bulat dia? 12. 12, okey bagus. So, per 2. Okey, so kita asingkan lah. Square root 4, darab dengan square root 12, bahagi dengan 2. Awak tengok 12 tu. 12 tu ada tak boleh dibahagi dengan nombor kuasa 2 lagi? Tak boleh. Sure? Boleh. Boleh kan? Boleh. Boleh bahagi dengan 4. So kita asingkan lagi. Maknanya kita pecahkan lagi. So kita bagi tahu square root 4 darab dengan square root 4 darab 3. Sebab 4 darab 3 12 kan? Per 2. Okey, kemudian kita asingkan lagi square root 4 darab dengan square root 4 darab dengan square root 3 bahagi 2. So square root 4 adalah 2. So 2 darab square root 3 per 2. So kita akan dapat 2 darab 2, 4. So 4 darab square root 3 per 2. So 4 bahagi 2 boleh dibahagikan sebab 4 itu bukan dalam square root. So 4 bahagi 2, 2. So jawapan dia 2 darab square root 3. Itulah jawapan dia. Okey, so daripada sini awak dah belajar yang selagi boleh dibahagi tepat dengan nombor yang berkuasa 2, bahagi lagi. Pecahkan lagi. Ada soalan? Tak. Okey, cuba buat soalan 4 sendiri. 2 minit. Okey, selagi boleh kecilkan dia punya set dia, kecilkan. Siapa dapat?
Berapakah jawapan yang awak terima? Yang awak dapat? 2 square root 2. Berapa? 2 square root 2. 2 square root 2. Yeay, betul. Yeay, bagus. Semua dapat? Oh, semua tengah mencuba lagi tu. Dapat tak kawan-kawan? 2 square root 2. Dapat. Okey, bagus. Awak dapat. Yang lain? Okey, dapat. Okey, Cun dapat. Bagus. So, tak ada yang sebut tak dapat. So, maknanya boleh katakan semua dapat. Okey. Dapat. Okey, Alhamdulillah. Bagus. So, 72 ni kita boleh ambil hasil darab. 36 darab dengan 2. Okey, so kita asingkan 36 darab dengan square root 2 per 3. So, 36 nya square root adalah 6. So, 6 darab square root 2 per 3. Kemudian kita permudahkan dapatlah 2 darab square root 2. Yeay, habis. Okey, itu adalah single form. Ini adalah single form, maksudnya square root 48, square root 72 per 3. Sekarang ni kita nak melibatkan operasi. Apa, jangan panik, relax je. Okey, contoh soalan 5. 3 square root 2 tambah dengan 2 square root 8. Okey, tips dia make sure dapatkan square root of A ataupun square root, apa saja square root dalam bentuk terkecil. Okey, dalam bentuk terkecil. Yang itu yang pertama. Yang kedua, kita andaikan yang square root of apa saja nombor itu yang dah terkecil itu adalah unknown dia ataupun dia punya huruf. Kan kita belajar huruf kan, unknown. Okey, unknown. Okey, bila mana ada unknown, maka dia adalah algebra. So, dia akan jadi macam 3x tambah 5x. So, kita akan dapat terus jawapan dia 8x. Macam tu. So, yang x ni lah yang kita assume dia sebagai square root of A. Boleh Itu adalah dua tips yang kita nak apply dalam latihan yang macam ni. Okey, so kita tengok 3 square root 2 tambah dengan 2 square root 8. So, antara square root 2 dengan square root 8, mana yang terkecil? Obviously lah square root 2. So, bila square root 2 terkecil, maka kita perlu simplifykan square root 8 kepada square root 2. So, macam mana? So, kita tahu yang ni salin balik, tak ada apa pun. Okey, 8. Dalam 8, ada nombor kuasa 2 yang kita boleh dibahagi tepat dengan dia, iaitu 4. Okey, so kita tahu yang 4 darab dengan 2, jawapan dia 8, hasilnya 8. So, kemudian kita asingkan. Okey, asingkan square root. Macam ni lah. Kemudian kita tahu yang 2 square root 4 ini sebenarnya adalah 2 darab square root 4. So, square root 4 adalah 2. Okey, so darab square root 2. Macam tu. Nampak? Untuk tak nak mengelirukan operasi darab, awak boleh letak kurungan. Nak mudahlah kurungan. Maksudnya dekat sini pun dah boleh letak kurungan dah sebenarnya. Okey, kurungan macam ni. Okey. So, 3 square root 2 tambah dengan 2 darab 2, 4. So, 4 square root 2. So, sekarang ni kita dah bentukkan dia dalam bentuk setiap term itu ada unknown. Okey, cuma unknown kita bernombor, iaitu square root 2. So, kita hanya kacau nombor depan sahaja. 3 tambah 4, 7. So, 7 square root 2. Sama je konsep dia dengan algebra ni. 3x tambah 5x, 8x. 3 square root 2 tambah 4 square root 2, 7 square root 2. Begitu.
Okey tak, saya laju ke? Okey, faham? Faham. Faham, let's go. Let's go. Okey, bagus. Itu yang kita nak, let's go. Okey, soalan 6. Soalan 6, kita buat sama-sama. Okey, so kita nak kecilkan square root 27 kepada square root 3. So, apa yang boleh dibahagi dengan 27? 9. 9. Bagus. So, 9. Baki dia berapa tadi? 3. 3. So, tambah dengan 2 square root 3. Kemudian, kita buat apa dengan 9 darab 3 ni? Pecahkan. Pecahkan. Bagus. So, Pecahkan. bagus. So, square root 9 dalam kurungan, lepas tu kurungan square root 3. Tambah dengan 2 square root 3. So, square root 9, kita boleh pemudahkan, kita akan dapat 3. Dan square root 3 maintain. Tambah dengan 2 square root 3. Kemudian 4 darab 3, 12. 12. Square root 3 tambah dengan 2 square root 3. So, dua-dua term ini dah ada square root 3, maka kita tambahkan sahaja sebab operasi tambah. So, 14. jawapan dia 14 square root 3. Habis. Okey. Agak-agak nombor 7 berapa jawapan dia? Cuba buat 3 minit je. Cikgu, Ya saya. jawapannya 3 set 2. 3 square root 2. 3 set 2. 3 set 3 square 2, root 3 square root 2 pun betul. Okey, tahniah. Bagus. Yeah, Okay. bagus. Alhamdulillah. So, Okay, let's 3 go. square root 2, 3 set 2. Dua-dua jawapan yang betul. Okey, Cun. So, maknanya awak dah menguasai 20%. Tak ada 20%. 50% lah. Okey. 50% kan? 20% dulu lah. Okey, 20%. Sebab kita akan teruskan lagi. Baik. Okey, so kita dah masuk ke yang lebih complicated. So awak dah menguasai 3 law tadi tu, maka kita akan apply dia dalam soalan yang complicated. Okey, soalan dia adalah rationalize each of the following. Baik. Kita akan namakan dia sebagai conjugate. Okey, apa itu conjugate? Jom kita pergi ke latihan terus. Okey, conjugate bermaksud, okey, sekarang kita ada dua jenis soalan. Soalan yang pecahan denominator dia hanya single term. Ingat pecahan dan denominator bahagian bawah ni hanya single term sahaja. Maksudnya tak ada operasi tambah, tak ada operasi tolak. Itu adalah situasi yang pertama. Dan situasi yang kedua, yang ni. Dalam bentuk pecahan juga, dan dekat denominator ataupun bahagian penyebut, dia bukan single term. Dia ada operasi tambah ataupun tolak. Dan apa persamaan dua-dua ni? Persamaan dua-dua ini, dekat bahagian denominator dia ada set. Dekat bahagian denominator dia ada set. Okey. So, kita pergi ke situasi yang pertama dulu. Baik, situasi yang pertama. Situasi yang pertama dengan situasi yang kedua, kita punya matlamat kita sama, iaitu matlamat kita adalah kita nak menghilangkan set dekat denominator. Itu kita punya objektif. Kita nak memasukkan, nak memasukkan set
ataupun punca kuasa pada denominator. So yang hanya tinggal dekat dekat denominator itu, dekat bahagian penyebut itu hanya nombor bulat sahaja. Tapi dekat bahagian atas kita boleh dapat sama ada dalam bentuk nombor bulat ataupun dalam bentuk set. Okey. So faham jelas Sekarang ni kita punya matlamat kita, objektif kita nak memansuhkan set pada kawasan denominator. So kita perlu conjugatekan dia. Okey, untuk situasi yang pertama kita perlu conjugate. Conjugate ni bermaksud kita darab dengan satu pecahan yang baru, tapi pecahan yang baru itu adalah datang dia daripada nombor dekat denominator. So kalau saya terangkan panjang leceh. So apa kata saya tunjuk? So macam mana saya nak memasukkan square root 3 dekat bawah ini? So saya perlu wujudkan satu nombor yang baru. Okey, kita faham yang ni asalnya darab 1, betul? Kan kalau 12 per square root 3 darab 1, dapat balik 12 per square root 3. Okey, so yang satu ini yang saya nak jadikan dia nombor yang baru, iaitu nombor yang kita ambil daripada denominator, iaitu square root 3 per square root 3. Dan kita faham yang A bahagi A 1, 3 bahagi 3 1, square root 3 bahagi square root 3 1. So daripada 1 itu kita pusing balik. Jadi dalam bentuk pecahan yang hasil dia 1. Tapi kita ambil nombor dia, nombor daripada denominator. Okey, boleh faham So sekarang ni denominator kat sini adalah square root 3. So daripada 1 ini tadi, kita pecahkan dalam bentuk pecahan iaitu square root 3 per square root 3. So kita darablah atas darab atas, bawah darab bawah. So 12 darab dengan square root 3. So bawah square root 3 darab square root 3. Ingat tak dekat law nombor 3 tadi? Law nombor 3 tadi adalah square root A darab square root A. Nilai dia berapa? A. So kalau square root 4 darab square root 4, nilai dia berapa? 4. 4. So kalau square root 3 darab square root 3, nilai dia? 3. 3. Nampak tak? So bahagian bawah tak ada dah set. So kita dah masukkan set. So objektif kita tercapai. So sekarang ni kita permudahkan dia. 12 boleh tak bahagi dengan 3? Boleh. Boleh. So kita akan dapat 4 square root 3. Itulah jawapan dia. Gitu. Okey. Cuba buat soalan nombor 2. Tiga set 7. 3 square root 7. Ui, laju. Hebat. 3 square root 7. 7. Hebatlah, alhamdulillah. Okey, so maknanya awak fahamlah, awak mengaplikasikan daripada rujukan soalan pertama tadi. Okey, bagus. Okey. Yang lain semua okey? Semua boleh follow? Boleh. Boleh, bagus. Boleh. Awak wakil untuk semua suara, bagus. Okey. Next, kita pergi ke situasi yang kedua. Situasi yang kedua bila mana melibatkan dekat bahagian denominator dia itu bukan single term. So conjugate dia jadi lain tau. Conjugate dia masih lagi menggunakan nombor dekat denominator, cuma operasi dia kita tukar. Kalau operasi dia tolak, so dekat nombor 1 tu yang bila kita nak pecahkan dia akan jadi operasi tambah. So dia akan jadi macam ni. 4 per square root 7 tolak square root 3, kita akan darabkan dengan nombor yang baru hasil daripada 1. So 1 itu pecahkan dalam bentuk pecahan dan kita ambil nombor daripada denominator iaitu square root 7 dengan square root 3. Tapi kita tak ambil operasi tolak, kita ambil berlawanan dia. So kita ambil operasi tambah. Okey. Sebab apa operasi tambah? Okey, nak tahu sebab apa? Sebab awak tengok yang ni. Tambah tolak. Tambah tolak jadi tolak. Okey, betul. So awak tengok yang ni.
dekat denominator yang ni, dekat denominator yang pertama ini square root 7 tolak square root 3. Dekat denominator yang kedua ini square root 7 tambah square root 3. Baik, kita naik apa time machine, kita pergi ke balik masa kita waktu form 2. Okey, waktu form 2 ataupun form 3. Yang ni. Jangan saya buat warna lain. Awak ingat lagi tak yang formula yang ni? A kuasa 2 tolak B kuasa 2 sama dengan A tambah B, A tolak B. Ingat. Ingat, betul? Ingat? Betul. Yang ni ada dalam topik expansion. Kan? Dalam topik factorization, awak belajar factorize. So, ini adalah another factorization. Bila mana awak jumpa A tambah B dalam satu kurungan, darab dengan A tolak B dalam satu kurungan, kita terus hasilkan dia adalah A kuasa 2 tolak B kuasa 2. So, sekarang ni awak tengoklah. Let's say lah kita assume A kita square root 7, B kita square root 3. So, dekat sini let's say lah square root 7 tambah square root 3 darab dengan square root 7 tolak square root 3. Nak benda yang sama je kat sini. Kan? So, bila mana kita tengok, oh, square root 7 tambah square root 3 darab dengan square root 7 tolak square root 3, maka yang kita akan perolehi adalah square root 7 berkuasa 2 tolak dengan square root 3 berkuasa 2. So, kita apply balik law yang mana bila mana punca kuasa 2 bertemu dengan kuasa 2, apa yang akan jadi? Jadi 1. Oi, apa yang satu? Ha. Yalah, apa yang satu? Kuasanya. Ya, kuasanya bagus. So, kuasanya 1 ataupun dengan maksud lain kita memansuhkan set itu. Okey, bila mana punca kuasa 2 dikuasakan dengan kuasa 2, so set dia hilang, set dia dimasukkan. So, dia dah mudahkan urusan kita. Waktu form 3 punya formula dah mudahkan urusan kita dalam AddMath. So, kita akan dapat 4 darab dengan square root 7 tambah square root 3 per square root 7 berkuasa 2 tolak dengan square root 3 berkuasa 2. Maka kita akan dapat, maka kita akan dapat, yang atas kekalkan, tak payah kembang dalam. So, square root 7 kuasa 2, 7. Tolak dengan square root 3 kuasa 2, 3. So, 7 tolak 3 berapa? 4. 4. Nampak tak? Dia punya objektif dia still kita nak menjadikan nombor denominator kita set tak ada. Tinggal nombor bulat sahaja. So, tercapailah objektif kita. So, 4 boleh tak dibagi 4? Boleh. Boleh. So, kita potonglah 4. Maka yang tinggal jawapan adalah square root 7 tambah square root 3. 3. Yeay, habis. Bagus-bagus. Okay, so yang inilah tambahan. Kita ambil balik yang form 3 punya factorization formula ni. Okay. Baik. Let's go. Oh, let's go. Oi, dah salin dah belum? Dah, alhamdulillah. Okay, kalau dah salin, cuba buat soalan 4. Go. Kalau semua dapat jawapan yang sama, debak.
Cikgu nak try? Boleh, boleh. Berapa jawapan dia? Betul tak? Ini tak tahu lah betul tak betul Okey. 2 set 7 2 set 7 tambah set 3. tambah set 3 mana datang tambah? Tambah ke ni? Kan kita kena ambil berlawanan dia, berlawanan operasi. Betul lah Oh, untuk ni. Tolak set 3 lah. Ya, jangan lupa kita kena ambil berlawanan. Tolak set 3. Okey. Jadinya 7 tolak 3 berapa per Cikgu? 5. Per 5, betul. Per 5. 7 tolak 3, 5. Jawab tolak pening. 3, 4. 4. Maksudnya jawapannya 2 set 7 tolak set 3. Ha? Allahu Akbar. Cikgu saya nak try. Boleh, boleh. 2. 2 2 square root 7. 2 tu sekali dengan square root 7 ke 2 darab dalam kurungan? 2 dalam kurungan. Okey, 2 darab buka kurungan. Okey. Square root 7 tolak square root 3 per 5. Kenapa per 5 7 tolak 3, 5 4 lah. 7 tolak 3, 4. Apa korang ni? Jadinya Kita cakap dah tadi. okey, sorry So, lah. apa jawapan dia? Sorry lah, tak dengar. Alah, tak marah pula. Oi. Okey, tu. Set 7 Aha. tolak set 3 Aha. per 2. Per 2 Tak ada. Bawah dah tak Cikgu ada. saya nak cuba. Boleh. Yang mana yang nak cuba? Set 7 tolak set 3. Ya, itu sahaja jawapan dia. Itu sahaja jawapan dia kan. 4 darab dengan square root 7 tolak square root 3 per, memandangkan ini tambah, ini tolak. So, kita apply lah yang dekat sini, yang A kuasa 2 tolak B kuasa 2. So, square root 7 kuasa 2 tolak square root 3 kuasa 2. So, kita masukkan square root, tinggallah nombor bulat saja. So, 7 tolak 3, 4. So, 4 boleh matikan 4 yang atas ni. So, tinggallah square root 7 tolak square root 3 sahaja. Lupa tukar simbol cikgu. Ya, tak apa. So, kena ingat, bila melibatkan operasi tambah tolak, bila nak conjugatekan dia, ambil berlawanan simbol dia. Jom, tak apa, kita mantapkan lagi. Ambil soalan 6. Ambil kau. Ambil kau. Try soalan 6. Jangan lupa ubah simbol dia. Dan saya nak jawapan yang termudah. Maksudnya awak dapat mudahkan jawapan dia. Okay, so 2 darab square root 20 per 3 tolak square root 5. Yang ni dia apply balik dengan exercise yang sebelum-sebelum ni tadi. Exercise dalam set je lah. Okay, pelan-pelan, jangan terburu-buru. Ya, sebenarnya topik ni seronok sebab dia seolah-olah macam kita solve the riddle.
Dapat ni alhamdulillah dah. Nanti dia boleh tolong ajar kawan-kawan dia. So belum ada lagi Cuba bagi tahu saya nombor bawah sahaja. Nombor bawah dapat apa? 4. Okey, bagus. Baik. Betul. Kalau as long as awak dapat nombor bawah tu betul, okey lah. Cuma yang bahagian atas je awak perlu perkemaskan. Cikgu saya nak cuba. Boleh? Silakan. Jawapan dia 3 tambah set 5. 3 tambah set 5. Kurang tepat. Sikit je. 3 tambah set 5 bukan. Tapi 3 dengan 5 tu betul lah. 3 dengan set 5 tu ada dekat bahagian atas. Cumanya dia punya expression dia lain. So awak boleh refer expansion macam mana. So apa berlaku bila square root nombor yang berlainan, bila didarabkan apa jadi. Ingat balik dekat exercise nombor exercise 5 tadi. Exercise 5 tadi. Yang kita nak jadikan dia kepada set terkecil. Sebab dia semua berhubung kait. Dia punya latihan-latihan dia. Kan? Kita tengok bahagian atas ni ada set 20 dengan set 5. So kita nak jadikan mana yang jadikan set terkecil. Lepas tu yang penting darab dulu lah. 2 set 20 darab 3 and 2 set 20 darab set 5. Lagi siapa nak cuba? 3 tolak set 5. 3 tolak set 5. 3 dengan set 5 tu ada betul lah, tapi tolak. Kita tak ada pun tolak kat bahagian atas. Awak jangan lupa awak ni ubah sign ni. Kalau asalnya tolak, lawan dia tambah. Tapi bagus, mencuba bagus. Lagi siapa lagi nak try? Sebelum saya tutup dengan jawapannya. Semua macam tidur je cikgu. Cuba cikgu buat penerangan je lah. Okey. 2 set 20 darab 3 berapa? 2 set 20 ni darab dengan 3. So 3 ni kita hanya kacau dengan mana? 3 ni. 3 ni kan bukan set betul. So 3 bukan set. So dia darab dengan nombor yang bukan set. So dia akan darab dengan 2 sahaja. So 3 darab 2 akan dapat 6.
6 set 20. So tambah dengan 2 set 20 darab set 5. So 5 ini adalah set. So dia kacau dengan set sahaja. So set 20 darab set 5. So 2 set 20 darab set 5, 20 darab 5 berapa? 100. 100. Macam ni lah cara darab dia, cara expand. Okey, kalau nombor bulat, darab dengan nombor bulat. Kalau set, darab dengan set. Okey, so per 4. Kemudian, kita pemudahkan. So, 6. Yang 20 ni kita boleh pemudahkan kepada 4 darab 5. Tambah dengan set 10. Dia bukan set dah sebab square root 10 dapat nilai terus, iaitu 10. Set 100. Set 100, dia tak jadi set dah, dia jadi square root 100 sebab square root 100 boleh dapat jawapan, iaitu 10. Okey, so per 4. Kemudian, kita akan dapat 6 square root 4 darab square root 5 tambah 20 per 4. Kemudian 4 square root 4 ini pemudahkan jadi 2. So 6 darab 2, 12. So 12 square root 5 tambah 20 per 4. Kemudian kita asingkan 12 square root 5 per 4 tambah dengan 20 per 4. So kita akan dapat jawapan dia 3 square root 5 tambah 5. Habis.